Encik Edi Syarunizam, dan di bawah ketua pengurus Encik Azmi menurunkan Muhammad Farid bin Muhammad jersey nombor 2, Muhammad Alif bin Muhammad Roslan jersey nombor 3, Al-Haziq bin Adnan jersey nombor 5, Muhammad Karlis bin Muhammad Amin jersey nombor 6, Muhammad Faris bin Johan jersey nombor 7, Muhammad Arif bin Zainuddin nombor 9, Said Aizat Daniel bin Said Nasir nombor 10, Muhammad Aizat bin Burhanuddin nombor 12, Muhammad Zahir bin Ahmad Zamri nombor 13, Muhammad Azamuddin bin Hassan nombor 17, Helmi Imran bin Matno jersey nombor 18, dan juga Muhammad Amirul bin Sugito menyarung jersey nombor 21. Manakala untuk Angkatan Tentera Malaysia di bawah Ketua Jurulatih Saudara Fernandi Teng dengan pengurus pasukan Encik Faris Heidi Ling menurunkan Zulaika bin Abdul Rahman jersey nombor 3, Muhammad Syafirul Azri Shah nombor 5, Muhammad Nur Aiman bin Muhammad Suhail nombor 7, Muhammad Firdaus Abdul Latif nombor 9, Muhammad Zulfika Elmi bin Abdul Latif nombor 11, Rashdi bin Roslin nombor 14, Muhammad Akmal bin Muhammad Hussein Omar jersey nombor 15, Afiq bin Asri nombor 18, Muazzam bin Mahasan nombor 21, Muhammad Safwan bin Mansur nombor 22, Ahmad Sofi Al-Hakim bin Cik Salim nombor 24, dan juga Muhammad Izrul Naim bin Azman jersey nombor 85. Serangan pertama set piece dari Selangor tidak menjadi. Kembali kepada penguasaan ATM, maka jersey nombor 5 itu ialah Muhammad Syafirul Azri Shah. Bergerak sebelah kanan jersey nombor 3 Zalika bin Abdul Rahman. Tampan kemas oleh penjaga gawang Selangor. Nombor 6 untuk Selangor ialah Muhammad Karlis bin Muhammad Amin. Dilebarkan ke sebelah kanan, gagal ditahan oleh Al-Haziq Adnan untuk kembali penguasaan bola kepada Angkatan Tentera Malaysia. Pressure daripada Muhammad Arif Zainuddin di sebelah kanan. Jaya dicuri oleh Muhammad Karlis bin Muhammad Amin untuk berlaku satu rembatan, menjadi tampan kembali oleh pertahanan Angkatan Tentera Malaysia. Selangor, chip baik gerakan penyudah daripada pemain jersey nombor 21 Muhammad Amirul Sugito begitu berbisa. Kali pertama beliau melakukan tapping menjadi ditahan oleh penjaga gol, dan kali kedua menembusi sasaran untuk gol pertama daripada Maksak Selangor menerusi pemain jersey nombor 21 Muhammad Amirul bin Sugito. Gerakan balas daripada Angkatan Tentera Malaysia segera menjawab pantun daripada Maksak Selangor. Menyamakan kedudukan, meletup bola daripada belah kanan menuju ke kanan gawang untuk memberikan kedudukan terikat minit yang keempat. Maksak Selangor 1, Angkatan Tentera Malaysia 1. Masuk-masuk, terima kasih saudara Ijam.
Tag-tagkan rakan-rakan anda di mana juga mereka berada, khususnya peminat-peminat Angkatan Tentera Malaysia dan juga peminat skuad futsal juara bertahan Selangor Darul ke kompleks sukan KSL Puchong di Selangor ini. Cawanan yang pada tahun ini menjadikan Polis Diraja Malaysia selaku tuan rumah telah pun bermain 2 perlawanan semalam dan juga awal pagi ini, dan mereka akan bermain menghabiskan baki perlawanan yang ketiga untuk mencari pasukan-pasukan yang berjaya meletakkan diri ke peringkat kalah mati, iaitu suku akhir. 2 pasukan dicari untuk setiap kumpulan, dan buat ketiga ini Selangor sedang mendahului kumpulan B. Untuk pengetahuan, PDRM telah memenangi kumpulan A, saya kira diiringi oleh pasukan Perlis kalau tidak saya, Penang, maafkan saya kalau tidak saya. Sementara di sebelah kod B ketika ini ialah 2 lagi pasukan yang sedang bermain di kumpulan B. Iaitu pasukan Kelantan dan juga Perlis untuk mencari satu lagi slot ke perlawanan ataupun mengiringi Selangor. Saya kira apapun terjadi dalam keputusan ini, saya kira Selangor akan mendahului kumpulan B kerana 2 kemenangan besar yang mereka 2 kemenangan yang agak selesa saya kira yang mereka capai di peringkat kumpulan 2 perlawanan pertama. 2 lagi pasukan yang sedang memburu tempat di dalam kumpulan ini sudah tentulah pasukan Perlis dan juga pasukan Kelantan. Kelantan berjaya mendudukan ATM dengan 2-1, Perlis mendudukan ATM dengan 2-0, tapi Perlis sudah tewas besar ke tangan Selangor dengan mata 5-0. Kelantan hanya tewas 0-1, tapi kemenangan kepada Perlis ataupun Kelantan akan membawa salah satu dari pasukan itu menemani pasukan Maksak Selangor untuk ke peringkat suku akhir. Dan begitulah kisah-kisah, cerita-cerita, cakap-cakap untuk kumpulan B ini untuk menjadi renungan bersama. Bolehlah berkira-kira untuk pasukan anda layak ataupun tidak ke peringkat suku akhir yang seterusnya. Tendang kembali keadaan permainan. Baik shooting, betul-betul mencari sudut kiri gawang gol Angkatan Tentera Malaysia. Nampak daripada sebelah sini terus betul-betul lurus dengan garisan saya mengulas ini. Memang dah training beratus-ratus kali saya rasa mencari sudut itu. Tapi kepantasan penjaga gol Angkatan Tentera Malaysia berjaya menutup bola daripada menerjah jaring. Masa lagi terikat 1-1 di antara keduanya. Lagi set piece masuk ke tengah, dirampas oleh main ATM. Turning baik yang dilakukan oleh Muhammad Syarul Azli, Syafirul Azli, maafkan saya. Selangor menukar permainan, masukkan kapten pasukan Muhammad Farid bin Muhammad. Jolokkan daripada Syed Aizat Daniel hampir menemui sasaran sebentar tadi. Dapat dikuis sedikit oleh pertahanan Angkatan Tentera Malaysia. Saya kira ATM senang dengan keadaan ini setakat ini.
Sementara Selangor tercari-cari gol yang kedua. Daripada Farhan An. Pahang dah start ke? Dah, seberang sana dah start dah. Pahang dah start ke? Pahang ialah perlawanan grup C. Belum. Pahang lepas ni. Lepas ni kita bawakan kepada anda perlawanan di antara Perak dan juga Pahang. Jangan ke mana. Dia orang tengah dressing up kat sebelah kiri saya ni. Ramai orang minat jersey Pahang yang baju hitam putih. Macam kartun-kartun sikit. Masuk tuan-tuan, puan-puan, selamat petang. Salam sejahtera, Assalamualaikum kepada tuan-tuan di luar sana, di mana jua anda berada menonton hari kedua, hari terakhir peringkat kumpulan mencari pasukan-pasukan yang melayakkan diri ke perlawanan peringkat suku akhir. Perlawanan ini akan menentukan kedudukan pasukan-pasukan yang berada dalam kumpulan untuk setiap 4 kumpulan yang dipertandingkan dengan 13 pasukan mengambil bahagian. 4 pasukan dari setiap grup A, B dan juga C, dan 5 pasukan daripada grup D. Untuk kategori baik Selangor, sayang. Dan 5 pasukan daripada grup D untuk acara Maksak Games futsal kategori lelaki ini. Jika dilihatkan daripada sistematik pasukan, lihat Selangor bermain dengan lebih sistematik. ATM hanya menggunakan fitness dan juga kelincahan dalam mengatur pergerakan. Selangor dilihat terkawal dalam mainan, hanya menanti lubang-lubang untuk menjadikan serangan-serangan itu bertukar menjadi gol. Cara mereka bergerak, terkena tiang sebelah kanan, meletup, rembatkan dari sebelah kanan daripada Ahmad Zahir, Ahmad Zamri sebentar tadi. Berapa dah Pahang? Belum. Pahang belum main lagi tuan. Pahang belum masuk lagi. Pahang selepas ini. Pahang berada dalam grup C. Sekarang ni masih lagi perlawanan grup B. Tenang dulu. Ada banyak minit lagi perlawanan ni. Ada 9 minit separuh masa pertama dan 20 minit lagi separuh masa kedua. Maknanya Pahang akan main dalam sekitar pukul 4.45 nanti ke atas, bertemu dengan Perak. Kelantan bila? Kelantan sedang bermain di sebelah. Kelantan bertemu dengan pasukan Perlis sedang bermain di sebelah. Kelantan menang, Kelantan pergi. Perlis menang, Perlis pergi. Kita akan bawakan kepada anda keputusan perlawanan terkini di antara Kelantan dengan Perlis. Daripada Cik Nazmi Malik, penjara tak live ke? Penjara tak live. Tadi yang berada di Padang A lah perlawanan di antara Polis Diraja Malaysia dan juga Sarawak. Ketika itu penjara sedang bertemu dengan Penang. Kebetulan pula mereka bermain semua perlawanan di Padang B. Aduhai, baru kita perasan penjara main 3 perlawanan di Padang B. Tak dapat satu live pun. Sayang sekali penjara Malaysia. Apakan daya, itulah jadual yang telah disediakan oleh penganjuran. Ikutkan setiap tim dapat je live sekali kurang-kurangnya, tapi baru kita perasan penjara tak dapat sebarang live. Sabah Negeri Sembilan berapa skor admin? Belum dapat lagi skor belah sana. Tak pun Negeri Sembilan lawan Sabah tadi leading 2-1, belum dapat keputusan rasmi. Saya akan sharekan kepada anda Negeri Sembilan lawan Sabah keputusan rasminya. Perlawanan kedua peringkat kumpulan yang berlangsung pada lewat pagi tadi. Cederaan dialami oleh Muhammad Zahir. Ahmad Zamri agak keras tackle daripada belakang. Kita lihat replay di sini. Sudah pun lepas beliau from side tackle. Lepas ni game siapa daripada Daniel Ramzi. Lepas ni akan melibatkan Perak menentang Pahang untuk perlawanan kumpulan C. Pada peminat-peminat pasukan Perak dan juga Pahang yang ke mana-mana, kita layan game yang ketiga peringkat kumpulan C selepas ini.
Update result game wanita. Oh, tak ada contact person kat sini yang langsung boleh beritahu apakah result game wanita untuk kejohanan ini. Daripada LS Kamrul Zaman, Rizal Kelantan dah apa? Sekarang juga saya lari kat court sebelah. Jangan ke mana-mana. Awak tunggu, bagi saya 30 saat. Baik turning daripada Muhammad Faris bin Johan, jersey nombor 7. Dahsyat turning beliau. Macam angin tiba-tiba hilang, membelok ke sebelah kiri. Kita sedang menghantar wakil untuk ke court sebelah untuk menanyakan result terkini perlawanan di antara Kelantan dan juga Perlis. Perlawanan krusial tu ikutkan. Pasukan manakah yang mungkin akan menemani Selangor untuk ke peringkat suku akhir. Keputusan semasa di gelanggang B, Kelantan ataupun Maksak Kelantan 1, Maksak Perlis 0. Sekali lagi saya ulangi, Maksak Kelantan 1, Maksak Perlis 0, tamat separuh masa pertama. Ada lagi risau. Ada lagi peluang untuk Maksak Perlis, ada lagi peluang untuk Maksak Kelantan. Yang pasti siapa yang menang pergi quarter final. Itu saja tuan-tuan. Siapa yang menang pergi quarter final. Terbaik, terima kasih, tak ada masalah. Keputusan tu belum berakhir lagi, baru tamat separuh masa pertama. Kita cubakan bawakan yang terbaik kepada tuan-tuan, puan-puan di luar sana. Memang live ni dijalankan untuk tuan-tuan di luar sana. Memandangkan kita tak dapat bersama-sama dengan pemain-pemain yang datang dari jauh, dari Kelantan, dari Perlis, dari Johor, Melaka tu tak apa-apa jauh lah daripada Puchong ni tak. Daripada Sarawak, daripada Sabah, daripada wilayah Persekutuan Labuan datang-datang nak tidak dapat menyertai, dapatlah kita menonton bersama-sama di live yang kita bawakan. Dan insya-Allah tugas saya untuk memberikan kepada anda keputusan-keputusan terkini, keputusan-keputusan semasa. Maaf jika kategori futsal wanita tidak dapat kita nak sharekan langsung tentang result dan sebagainya. Saya kira pengurusan lain yang menguruskan bahagian futsal wanita, kerana bukan acara yang berbeza saya kira. Baik, Selangor from time to time. Masuk atau tidak? Seperti masuk daripada sudut sebelah kiri. Tonjolan begitu saja diberikan untuk gol yang kedua daripada Maksak Selangor. Pendek saja, sedikit huru-hara masuk ke dalam dan berada di tempat yang betul. Satu tahan dan one, tidak perlu terlalu kuat, sekadar mencari placing untuk menambahkan gol yang kedua untuk Maksak Selangor. Main jersey nombor 3 untuk Angkatan Tentera Malaysia, Zulaikha bin Abdul Rahman. Final hari apa, men? Final hari Ahad Tebabu. Jangan ke mana-mana, hari ini baru Jumaat, esok hari Sabtu perlawanan-perlawanan suku akhir. Perlawanan akhir siap ada final. Final perempuan wanita pun ada? Tak ada. Memang betul-betul kategori lelaki. Macam saya katakan sebentar tadi, memang pengkhususan di center ini, di KSL Puchong ni, untuk perlawanan-perlawanan
kategori lelaki sahaja. Mungkin ada geng lain yang bawa kategori wanita, kan? Sepatutnya lah kan. Tapi kalau tak ada, kita pun tak tahu. Terima kasih tuan-tuan yang masuk tamat separuh masa. Yang pertama, tenang muka jurulatih pasukan Selangor. Menunggu anak-anak buahnya masuk. Bertukar kod dengan Angkatan Tentera Malaysia. 2-1 yang dibawa bekalan dari separuh masa pertama. Dengan cara permainan yang begitu bijak, pendek-pendek saja Selangor bermain di separuh masa yang pertama tadi, mencari ruang. Walaupun ATM telah berjaya menyamakan kedudukan, tapi dengan kekuatan Selangor, mereka pantas mencari jaringan untuk mendahului kembali di separuh masa yang pertama. Kita akan bersambung tuan-tuan sebentar lagi kepada tuan-tuan peminat-peminat pasukan Pahang dan juga pasukan Maksak Perak. Jangan ke mana-mana. Kita akan membawakan live anda sebentar nanti.
Pengadil Rafiuddin Rosli memulakan pertembungan separuh masa kedua di antara Masak Selangor dan juga Angkatan Tentera Malaysia. Dengan Masak Selangor mendahului 2-1 tamat separuh masa yang pertama. Sedangkan keputusan di Padang B yang masih lagi berlangsung separuh masa kedua di antara Masak Kelantan dan juga Masak Perlis. Masak Kelantan masih lagi 2-1 di hadapan buat ketika ini. Itulah keputusan-keputusan yang sedang berlangsung di antara pasukan-pasukan yang bertanding. Keputusan di antara Negeri Sembilan dan juga Sabah sebentar tadi. Negeri Sembilan 2, Sabah 2. Kita entertain penonton-penonton yang berada di luar, mendatangkan tentang result dan juga perlawanan-perlawanan yang sedang berlangsung. Untuk keputusan-keputusan dapatlah kita berkongsi bersama pada anda peminat-peminat di luar sana. Sama-sama dapat menonton. ATM melancarkan serangan. Jaya ditepis oleh penjaga gol pasukan Selangor berjersey nombor 12. Itulah Muhammad Aizat bin Buranuddin. Dihalang terus oleh pemain Selangor. Coverage baik daripada ATM. Masuk-masuk tuan-tuan kita di aksi separuh masa yang kedua. Kepada yang telah menemani saya sejak pukul 3 petang ataupun sejak pagi tadi sebenarnya, terima kasih kita nak ucapkan di Masak Games 2023 kategori futsal lelaki dengan perlawanan-perlawanan peringkat kumpulan telah pun menuju ke perlawanan yang terakhir untuk mencari pendahulu-pendahulu kumpulan yang berjaya melayakkan diri ke peringkat kalah mati hari esok. Selangor mengatur gerakan melalui main jersey nombor 5 Al-Haziq bin Adnan yang banyak dia guna pakai oleh jurulatih pasukan Selangor, iaitu saudara Edi Syarul Nizam, dalam siri-siri set serangan Selangor sejak daripada semalam lagi. 9, 6 dan 21 di atas padang ialah Muhammad Arif bin Zainuddin. 6 adalah Muhammad Karlis bin Muhammad Amin dan juga 21 itulah Muhammad Amirul bin Sugito. ATM naik ke atas perserangan, melakukan tendangan terakhir tapi berjaya dipertahankan oleh penjaga gol Selangor. Dan Muhammad Aizat Buranuddin dengan baik tidak cemerlang menjaga gawang pasukan. Pahang versus Perak lepas ini. Jangan ke mana-mana. Kita baru ke minit ke-3 separuh masa yang kedua, bermakna ada 17 minit lagi perlawanan. Untuk nantikan aksi seterusnya di antara Perak dan juga Pahang. Serangan Angkatan Tentera Malaysia tidak menemui sasaran. Ada macam Cik Farid Mokhtar tu, dalam pukul 5 lebih sikit kot. Gitu. Betul dah tu. Mungkin jam 5 tepat juga mungkin. Kalau lebih pun lebih sikit-sikit. Jadi jangan ke mana-mana peminat Perak dan juga Pahang. Seperti kita katakan sejak awal permainan juara bertahan Selangor dilihat lebih tersusun
khususnya daripada segi melancarkan serangan dan juga switching players dan juga corak mereka menyerang lebih tampak kemas banding rata-rata Malaysia. Rata-rata berharapkan kelincahan dan kelajuan pemain untuk melakukan serangan. ATM kalau kalah yang ni terus out ke? ATM dia dah 2 game dah kalah sebelum ni pun. Maafkan saya kepada yang bertanya, saudara Rasman. Maksudnya sejak pukul berapa tadi pun sudah out sebenarnya. Kalau kalah ni saya rasa out lah, sebab di court yang satu lagi dua-dua pasukan tu terdapat mencatatkan satu kemenangan. So kalau salah satu daripada pasukan tu menang je ataupun draw ataupun apa-apa keputusan lah, akan berpihak kepada salah satu daripada dua pasukan yang sedang bertanding di court B, iaitu pasukan Kelantan, Masak Kelantan dan juga Masak Perlis. Selangor sudah, saya kira menang 2 perlawanan, sudah dikira berjaya masuk ke peringkat yang seterusnya walau apa pun keputusan perlawanan ini, kerana ATM tewas kedua-duanya. Belum ada gegak gempita lagi sebelah sana, masih lagi 2-1, Kelantan 2, Perlis 1 di sebelah sana. Kalau ada sorakan terbabur daripada sebelah sana sampai saya kena angkat kepala, saya pasti akan arahkan runner terus saja tanya apakah keputusan daripada court B. Dengan Selangor membuat satu lagi serangan. Kali ini mudah tapping daripada Syed Aizat Daniel bin Syed Nasir untuk memberikan gol keempat kepada Selangor. Tenang seketika senario di court A ketika ini.
Pertemuan di antara Masak Selangor juara bertahan menentang Angkatan Tentera Malaysia dengan kedudukan terkini Masak Selangor 4, Angkatan Tentera Malaysia 1. Gol yang kedua daripada gerakan pemain jersey nombor 5 untuk ATM, gerakan solo daripada tengah padang ataupun tengah. Muhammad Syafirul Azli Shah bersendirian tanpa mendapat tentangan daripada pertahanan Selangor untuk menjaringkan gol kedua kepada Angkatan Tentera Malaysia, memberikan mereka sedikit harapan dalam perlawanan ini. Baik, switching ke sebelah kanan, pendek mainan dan Selangor terus saja membalas. Set play meletup daripada Selangor, mudah mereka membuka permainan dan crossing cemerlang daripada Muhammad Amirul Sugito. Terus saja mencari Ahmad Zahir bin Ahmad Zamri untuk menjaringkan gol kelima buat Selangor. Kalau diikutkan daripada keputusannya, Selangor bakal mengiringi Polis Diraja Malaysia selaku juara kumpulan. Polis Diraja Malaysia telah mengesahkan tempat mereka selaku juara kumpulan A setelah menumpaskan 3 lawan berturut-turut dalam perlawanan-perlawanan peringkat kumpulan. Sementara itu Selangor pula di dalam on the road untuk cari kemenangan ketiga dalam kumpulan ini, mendapati ramalan kedua-duanya selaku favourite dalam setiap kumpulan dalam kejohanan ini. Result daripada sebelah padang masih belum habis, masih 2-1 ketika ini. Semakin berdegup kencang peminat-peminat Kelantan dan juga Masak Perlis untuk mengetahui siapakah yang akan go through menemani Selangor di kumpulan B. Saya tahu anda juga nervous, kami juga nervous. Daripada tadi senyap, walaupun ramai sebenarnya yang menonton di sebelah sana, seramai yang menonton di sebelah sini, tapi keadaan macam senyap sunyi sebab begitu risau dengan kedudukan 2-1 tu agak awal sebenarnya di separuh masa yang pertama, dan setelah hampir 25 minit 30 minit mereka bertarung dengan kedudukan 2-1 tu menjadikan semua orang nervous. Penjara berapa dah? Penjara dah kan. Jadi saya juga di sini juga nervous bersama tuan-tuan semua. Walaupun yang sedang kita saksikan adalah perlawanan di antara Selangor dan juga ATM. Kedudukan sekarang 6-2 berpihak kepada Selangor, sudah pun selesa. Tapi saya akan bawakan kepada anda sejurus saja selepas saya mendapatkan result daripada Court B
Mohon bersabar tuan-tuan dan juga puan-puan. Selangor ke sebelah kiri. Kedah bila tuan? Kedah petang sikit. Kedah game pukul 6 macam tu. Sebab dia berada di kumpulan D, kumpulan terakhir. Yang kita saksikan ketika ini ialah perlawanan-perlawanan di kumpulan B. Selepas ini ialah perlawanan-perlawanan di kumpulan C. Di antara Pahang menentang Perak. Satu lagi perlawanan kumpulan C akan berlangsung di Kod B. Ialah perlawanan di antara Johor menentang Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kedah diletakkan dia di grup C, grup D bersama-sama dengan 4 lagi pasukan, iaitu Negeri Sembilan, Terengganu, Wilayah Persekutuan Labuan dan juga Sabah. Dengan total semua 13 pasukan yang menyertai Maksak Games 2023 kategori futsal lelaki ini. Yang telah mara ke perlawanan suku akhir, yang telah berjaya ialah juara kumpulan A, iaitu Polis Diraja Malaysia. Selangor juara bertahan juga dilihatkan akan bakal layak ke peringkat suku akhir setelah menang 3 perlawanan dan ini mendahului 6-2. Whistle penamat telah pun dibunyikan di Kod B, menandakan perlawanan di antara Maksak Perlis dan juga Maksak Kelantan telah pun berakhir. Kita masih nantikan runner untuk memberitahu atau memaklumkan kepada kita keputusan akhir perlawanan daripada Kod B. Tenang tuan-tuan, mungkin dalam 10-15 saat lagi kita akan ketahui. Sedang berlari beliau. Surprise kan. Untuk memberitahu kepada siaran live di sini. Dan kita pun telah dapat keputusan muktamad, keputusan rasmi. Maksak Kelantan 3, Maksak Perlis 1. Sekali lagi kita ulangi. Maksak Perlis 1, Maksak Kelantan 3. Kelantan berjaya menupaskan Maksak Perlis untuk mengiringi Maksak Selangor, saya kira, ke peringkat suku akhir. Tahniah kita ucapkan kepada Maksak Kelantan. Harap-harap dapat menjawab kepada semua pertanyaan tuan-tuan. Anyway, terima kasih bersama-sama kami. Bertanya-tanyakan, tak ada masalah. Kita akan cubakan yang terbaik untuk memberikan jawapan kepada anda tentang pergerakan-pergerakan semua perlawanan yang akan berlangsung di dalam hari yang kedua ini. Harap-harapnya memberikan kesan yang baik kepada Maksak Kelantan. Kepada Maksak Perlis boleh cuba lagi. Begitulah. Itulah, masing-masing mencatatkan satu kemenangan sebelum bertemu, iaitu Maksak Kelantan dan juga Maksak Perlis. Kemenangan itu membawa Maksak Kelantan mara ke peringkat suku akhir. Satu lagi rembatan padu daripada Selangor untuk memberikan kemenangan. Maksak Sabah sebentar tadi draw dengan Negeri Sembilan. Pasukan-pasukan yang berada dalam kumpulan D belum tahu lagi siapa yang pergi pun. Sebab ada Negeri Sembilan, ada 5 pasukan dalam tu. Masing-masing baru saja tamat perlawanan kedua mereka. Jadi belum tahu siapa yang nak pergi, siapa yang pergi, belum tahu siapa-siapa pun, masih terbuka lagi. Begitu juga terbuka